Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah hati-hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan daripada lidah-lidah kami, yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat, wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaan min kulli da, dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-130 bersama dengan saya Umar Aziz. Setiap malam jam 11 untuk tempoh lebih kurang 30 minit kita berkongsi tentang suka duka perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Ahlan-ahlan kepada semua, Nurzila, Enjaja, Cik Masyarif, Nur Shah. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pak Ngah, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan-ahlan dorangan FB, Nur Hayati Sulaiman, Jamila Zainal Abidin, Marda WKN Sabaria Surin, Kamiza Muhammad Amil PKF Sadariyah Abu. Ahlan-ahlan Sabaria Surin, Marda WKN serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua, Kak Langsu, Bunga Seri Pagi, Syekh 81. Ahlan-ahlan kepada semua. Hari ini kita nak sambung berkenaan tentang orang Quraisy dah mula risau tentang hijrahnya sahabat ke Madinah. Pada awalnya mereka menjangka kalaulah mereka susahkan hijrah para sahabat dengan mereka halang untuk bawa keluar harta, ataupun mereka halang keluarga, ataupun mereka berikan ugutan, maka mereka sangka para sahabat takkan berhijrah. Namun sangkaan mereka meleset. Kita dah baca semalam, hanya dalam tempoh 2 bulan lebih, maka Mekah telah kosong daripada para sahabat Nabi SAW. Semuanya berhijrah ke Madinah. Yang tinggal hanyalah Rasulullah, keluarga Nabi, Abu Bakar dan juga keluarganya, serta beberapa orang yang tidak mampu berhijrah kerana sakit, kerana uzur dan juga sebab-sebab yang dimaafkan oleh syarak. Maka inilah tajuk kita pada malam ini. Apakah yang berlaku di Darun Nadwah, Parlimen Quraisy? Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dalam taman-taman syurga majlis ilmu di dunia, Allah pertemukan juga kita di syurga kelak. Buku Sirah Nabawiyah, muka Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, muka surat 263.
Maka tajuknya adalah orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Apakah itu Darun Nadwah? Parlimen Quraisy. Semalam kita telah kongsikan Quraisy terdiri daripada 14 keluarga, yang setiap satu keluarga ada ketua. Maka cara orang Quraisy untuk membuat keputusan adalah melalui perjalanan mesyuarat di parlimen mereka. Kata penulis buku, muka surat 263, apabila orang-orang musyrikin Mekah mendapati para sahabat Rasulullah telah bersiap dan keluar membawa anak pinak, harta benda mereka menuju ke negeri orang Aus dan Khazraj, maka penduduk Madinah terdiri daripada golongan Aus dan Khazraj. Timbullah rasa bimbang dan gusar dalam hati orang Quraisy. Maka orang Quraisy dah mula bimbang. Nanti kita akan baca apa sebab utama orang Quraisy bimbang. Kata penulis buku, kebimbangan yang dirasai itu semakin menebal. Tidak pernah mereka rasa bimbang sebegitu sebelum ini. Kenapa mereka bimbang? Di hadapan mereka ada bahaya sebenar dan cukup besar yang akan mengancam kedudukan agama berhala serta ekonomi mereka. Nanti penulis buku akan detailkan bahawa yang orang Quraisy risaukan bagaimana akan ada masalah pada perdagangan mereka, ekonomi mereka. Ekonomi mereka terdiri banyak daripada perniagaan, dan perniagaan mereka paling besar adalah di Syam. Syam pada zaman kita adalah negara-negara yang terdiri daripada Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan sebagainya. Maka mereka risau nanti nak pergi berniaga dekat Syam, Nabi akan halang sebab perjalanan itu kena melalui sekitar Madinah. Terima kasih banyak-banyak Hariyati. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. And Jaja Comai, moga Allah balas dengan keberkatan dunia akhirat. Maka antara kebimbangan Quraisy adalah isu ekonomi mereka. Sebab ekonomi mereka daripada perniagaan. Perniagaan mereka yang paling menguntungkan daripada Syam, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon dan lain-lain. Maka mereka risau perjanjian mereka akan terganggu apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kata penulis buku, perenggan seterusnya, orang Quraisy benar-benar mengetahui peribadi akhlak Nabi SAW yang sangat berpengaruh di samping bakat kepimpinan Rasulullah SAW. Orang Quraisy tahu bahawa Nabi ini ketika dekat Mekah dah dihalang, dah dikekang, dah jaga dan dikawal rapi, pun masih ada orang beriman dan ikut Nabi. Waktu Nabi kat Mekah 13 tahun, macam-macam percubaan yang mereka buat kepada Nabi. Maka mereka sangat yakin, orang Quraisy, bahawa kalaulah Nabi pergi ke Madinah, tak ambil masa yang lama, seluruh Madinah akan masuk Islam. Dan itu yang berlaku. Selepas berakhirnya Badar, seluruh orang Arab Madinah masuk Islam. Cuma ada orang yang berpura-pura menzahirkan Islam, itulah golongan munafik. Maka itu orang Quraisy sangat risau. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang berkongsi sirah Nabi SAW. Kata penulis buku, orang Quraisy sedar mengenai kejituan para sahabat Nabi SAW, kezangkupan para sahabat untuk berkorban di jalan agama Allah. Orang Quraisy juga tahu bahawa kabilah-kabilah Arab Madinah seperti Aus dan Khazraj mempunyai kekuatan dan pertahanan yang kental. Orang Quraisy juga sedar bahawa kedua kabilah Arab Madinah, Aus dan Khazraj ini telah berjaya memupuk perasaan kasih sayang serta membuang dendam kesumat antara mereka setelah merasai pengalaman pahit terjebak dalam peperangan saudara sepanjang beberapa tahun. Dan ini yang orang Quraisy risau. Dia risau maka akan ada penyatuan di antara kabilah yang pelbagai di atas dasar iman. Mereka risau.
Sebab mereka tahu orang Aus dan Khazraj sebelum ini tak terkenal sebab mereka saling berperang. Tapi orang Quraisy mula nampak semenjak orang Madinah ni kenal Nabi, jumpa Nabi, beriman kepada Nabi, Nabi berjaya mendamaikan di antara Aus dan Khazraj yang berperang. Dan kalaulah bergabung Aus dan Khazraj, maka nescaya Madinah menjadi kekuatan untuk Nabi SAW beserta dengan orang-orang Mekah yang dah berhijrah ke Madinah. Dan apa yang ditakuti Quraisy berlaku. Sebab itu bila Nabi SAW ada kekuatan di Madinah, terdiri daripada Ansar, penduduk Madinah, Muhajirin, orang-orang Mekah, dan mereka bersama dengan Nabi, ikhlas dengan Nabi. Bayangkan tentera Rom pun tak boleh kalahkan sahabat Nabi SAW. Dan itu apa yang orang Quraisy khawatiri berlaku 8 tahun selepas itu di dalam peperangan Mu'tah. Bila kita baca dalam sirah, peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah melibatkan hanya 3,000 sahabat lawan dengan 200,000 tentera Rom. Dan dalam sahabat itu Nabi tak ikut. Kalaulah Nabi ikut, lagi berbeza natijah dia. 3,000 tentera Rom tidak boleh mengalahkan 200,000 tentera Rom tidak boleh mengalahkan 3,000 sahabat. Kenapa? Sebab orang Quraisy tahu dan mereka ada kebimbangan. Sebab itu nanti kita akan baca kenapa mereka cuba nak bunuh Nabi. Sebab mereka tahu Nabi dah memang ada sifat kepimpinan. Bayangkan dengan segala kesukaran, halangan yang orang Quraisy buat Nabi dekat Mekah, tetap Nabi ada pengikut yang setia. Walaupun macam-macam mereka dah buat. Mereka pernah kurung Nabi selama 3 tahun dekat lembah Abu Talib, pun tetap ada orang beriman. Bayangkan kalau Nabi pindah ke Madinah. Dan mereka juga tahu selama ini orang Madinah tak terkenal sebab mereka berperang. Bayangkan kalau mereka bergabung. Dan memang orang Madinah bergabung ketika dah beriman kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tak bising kan? Sebab rumah saya ada anak buah datang. Cuba tengok dekat suara. Bising tak, Bi? Bising tak suara? Okey ke? Jelas okey, tak bising. So kalau lah tengok dekat depan ni, dia dah macam medan perang dah. Zon perang. Mainan ke sana, kepala, mainan kat sini, Lego kat sana. Okey, jelas okey. Sebab ada anak buah datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu jelas okey. Yalah, betul. Mereka baru sampai daripada Melaka. Okey. Jadi kalaulah tak terganggu, okey, alhamdulillah. Ada dengar bunyi juga Oh. Lalu kat FB ni mungkin mic dia tak berapa bagus. Okey. Okey, tak apa, cakap pelan-pelan sikit. Okey. Terima kasih banyak Shima, Farida. Ada suara-suara tapi tak ganggu. Terima kasih banyak. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka itu yang orang Quraisy risaukan. Dan segala kerisauan Quraisy itu memang benar-benar berlaku. Kita nampak bagaimana Nabi berjaya menjadikan Madinah ibu kota yang paling disegani. Bayangkan bila Nabi wafat, maka seluruh tanah Arab telah tunduk kepada baginda Nabi SAW di Madinah dalam tempoh hanya 10 tahun. Maka apa yang dikhawatiri oleh orang Quraisy itulah berlaku. Kata penulis buku, tapi kat sini kita belajar hebatnya Nabi. Yang dekat hujung perenggan itu, bagaimana Nabi boleh menyatukan golongan Arab Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj walaupun mereka pernah perang saudara. Tak mudah nak mendamaikan orang yang dah perang saudara. Kita boleh tengok beberapa negara di dunia bila pernah perang saudara, tak mudah untuk damaikan. Tapi bagaimana Rasulullah berjaya buat? Masya Allah. Nabi boleh berjaya mendamaikan penduduk Aus dan Khazraj menjadi saudara yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling sanggup berkorban untuk satu sama lain. Itu adalah dahsyatnya kepimpinan, leadership Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Perenggan seterusnya, masih lagi perenggan terakhir, muka surat 263. Kata penulis buku, orang Quraisy juga sedar bahawa Madinah mempunyai kedudukan strategik untuk rombongan perniagaan Quraisy yang sering melalui kawasan persisiran Laut Merah daripada Yaman ke Syam. Kan kita dah sebut tadi, orang Quraisy punya ekonomi adalah terdiri daripada perniagaan. Perniagaan yang mereka buat pada musim haji dan perniagaan yang mereka buat daripada utara sampai selatan. Kan kalau kita tengok peta, Mekah terletak di tengah-tengah antara utara dan selatan tanah Arab. Maka di selatan mereka ada Yaman, di utara mereka ada Syam, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon dan sebagainya. Maka orang Quraisy mereka berniaga daripada utara ke selatan. Maka sebab itu firman Allah, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka berniaga pada musim sejuk dan pada musim panas. Allah sebut dalam surah Quraisy tentang nikmat yang Allah bagi kepada Quraisy. Maka orang Quraisy berniaga. Cumanya bila mereka nak pergi berniaga ke Syam, mereka akan melalui berhampiran Madinah. Kalau kita tengok dalam peta, maka mereka kena melalui jalan berhampiran Madinah. Sebab kalaulah ambil jalan yang lebih jauh, maka kos akan meningkat dan sebagainya. Lalu mereka risau, kalaulah Nabi dan para sahabat kuat kat Madinah, akan ada ancaman untuk perniagaan mereka, untuk ekonomi mereka. Itu yang mereka risaukan. Kata penulis buku, penduduk Mekah, muka surat 264. Penduduk Mekah yang berniaga ke Syam memperolehi hasil tahunan sebanyak 1/4 juta dinar. Masya Allah. Kita tengok nilai dinar. Sebelum ni 1000 lebih kan. Tapi ini emas dah naik. Nilai 1 dinar. Nilai 1 dinar. Okey, 1 dinar bersamaan RM1,738. Kan emas naik. Tahun ni sahaja, tak silap saya, ada orang jual emas beritahu, tahun ni sahaja emas naik 38%. Tahun ni sahaja. Tahun ni sahaja naik 38%. Kan naik banyak. Sekarang ni 1 gram pun dah dekat 400 lebih. Maka, kata penulis buku, orang Quraisy punya keuntungan ekonomi daripada berniaga dekat Syam setahun 250,000 keping dinar. Jom kita kira berapa. 1 dinar 1,738. 1,738. Ini saya buka daripada Google. Saya buka sekejap kalkulator. Okey. Maka RM1,738 kali dengan 250,000 dinar. Maka dia punya keuntungan berniaga orang Quraisy, keuntungan perniagaan orang Quraisy dekat Syam sahaja, kata penulis buku, adalah 250,000 dinar bersamaan kali dengan RM1,738 harga emas hari ini, bersamaan 434.5 juta ringgit. 434.5 juta. Mana dia tak risau? Mana dia tak risau? Dia punya keuntungan perniagaan dia dekat Syam, kata penulis buku, 250,000 dinar. Kita kalaulah dengar 250,000, tak banyak. Untuk satu negara pada waktu itu 250,000. Tapi bukan ringgit, dinar. Dinar. 1 dinar adalah 1,738. Maka bila kalikan 434.5 juta, dia punya keuntungan berniaga kat Syam. Itu yang dia tengah pening kepala. Kalaulah Nabi hijrah ke Madinah, macam mana dia nak berniaga? Kalaulah Nabi kuat dekat Madinah, macam mana perniagaan dia? Dan itu yang Rasulullah buat nanti bila kita belajar. Nabi SAW halang perniagaan mereka. Sebab orang Quraisy ni sombong disebabkan perniagaan dia maju. Harta mereka banyak, sombong. Maka sebab itu bila Nabi sentiasa halang perniagaan mereka, akhirnya membawa kepada perjanjian damai Hudaibiyah. Maka ini adalah nilai dia 434.5 juta.
Banyak kan, 434.5 juta. Zaman dulu Mekah punya negara tak adalah macam zaman sekarang. Kalaulah kita tengok kekuatan tentera tentera Mekah ketika mana dalam perang Badar, 1,000 orang je tentera dia. Kalau dalam perang Uhud jadi 3,000, kata para ulama sirah, kerana dia bayar upah kepada 2,000 orang. Tentera dia punya kekuatan 1,000 je. Maksudnya tak besar mana pun penduduk. Tapi walaupun tak besar, keuntungan mereka tahunan daripada berniaga ke Syam lebih kurang 434.5 juta. Dahsyat keuntungan mereka. Kata penulis buku, ini tidak termasuk perolehan perniagaan oleh penduduk Taif dan selainnya. Ini niaga kat Syam je. Ini tak termasuk perniagaan mereka dekat Yaman. Ini tak termasuk perniagaan mereka dekat Taif. Ini tak termasuk perniagaan mereka pada musim haji. Kan musim haji banyak orang datang. Itu tak termasuk. Perniagaan dekat Syam sahaja. Lalu itu yang buatkan orang Quraisy pening kepala. Bagaimana dengan ekonomi mereka kalaulah Nabi pindah ke Madinah? Seperti yang diketahui, kata penulis buku, rombongan perniagaan Quraisy adalah selamat melalui jalan tersebut. Sebab kita tahu orang Quraisy dihormati oleh orang Arab. Sebab mereka orang yang tinggal di Kaabah. Sebab itu mereka tak pernah risau tentang perniagaan mereka. Tidak syak lagi, orang Quraisy sekarang ini menghadapi satu ancaman serius apabila berpusatnya kelak dakwah Islam di Yathrib dan penduduknya pula menentang mereka. Itu yang mereka risaukan. Yang mereka risaukan, kalaulah Nabi kuat dekat Madinah. Kalaulah Nabi kuat dekat Madinah, habis mereka. Macam mana ekonomi mereka, macam mana perniagaan mereka, macam mana mereka punya hasil perolehan tahunan mereka. Itu yang mereka risaukan. Kata penulis buku, orang musyrikin mula merasa bahaya yang bertubi-tubi mengancam kedudukan mereka. Lantaran itu, orang Quraisy mula mencari cara paling selamat untuk menghindarkan bahaya ini, yang puncanya adalah Nabi SAW. Maka inilah tujuan mereka bermesyuarat dekat parlimen. Mereka nak merancang macam mana kita nak halang Nabi daripada berhijrah ke Madinah. Sebab sebelum ni mereka ingat tak ada sahabat-sahabat yang nak berhijrah. Tapi rupa-rupanya Mekah dah kosong. Semua sahabat berhijrah dalam tempoh 2 bulan lebih. Semua sahabat berhijrah. Sekarang ni mereka risau, kalau Nabi berhijrah, kalaulah Nabi berhijrah, Madinah jadi kuat, maka masalah perniagaan mereka. Maka tujuan meeting yang kita baca tadi mukadimah, tujuan meeting adalah bagaimana nak menghalang Nabi daripada berhijrah ke Madinah. Maka bilakah meeting ni berlaku dekat parlimen mereka Darun Nadwah? Ahlan-ahlan kepada yang baru join. Terima kasih banyak-banyak Jujun, bantu share. Juliana, waalaikumsalam. Kak Kamizah, kemudian Nur Hafizah, Syahrum bin Zainal, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua. Betul Kak Kamizah, banyak duit mereka, banyak keuntungan mereka. Mohon je sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka bilakah meeting ni berlaku? Maka pada hari Khamis, hari yang sama, pada malam itu Allah perintahkan Nabi berhijrah. Kan Nabi tinggalkan Mekah pada waktu malam sebelum subuh. Maka Nabi berhijrah Khamis malam Jumaat. Pagi tu, pada pagi Khamis, berapa hari bulan? 26 Safar. Perjanjian Aqabah berlaku sekitar 12 Zulhijjah. Perjanjian Aqabah yang kedua yang membawa kepada Nabi menyuruh sahabat untuk berhijrah. Maka 12 Zulhijjah sampai 12 Muharram 1 bulan. 12 Muharram sampai 12 Safar 2 bulan. Maka lebih kurang 2 bulan setengah. Maka para sahabat telah berhijrah kosongkan Mekah menuju ke Madinah. Maka pada 26 Safar tahun yang ke-14 kenabian,
kata penulis buku Anggaran, bersamaan dengan 12 September 622 Masihi, iaitu selepas 2 bulan setengah daripada peristiwa Bai'ah Perjanjian Aqabah yang kedua, Parlimen Quraisy iaitu Darun Nadwah telah mengadakan sidang paling serius dalam sejarah mereka seawal pagi lagi. Pagi-pagi mereka dah pada waktu tu berkumpul dekat parlimen mereka. Nama parlimen mereka adalah Darun Nadwah, tempat mereka meeting, tempat mereka mesyuarat. Persidangan ini dihadiri oleh semua pemimpin kabilah Quraisy kecuali keluarga Nabi tak ada, Banu Hashim tak ada. So mereka tahu Banu Hashim tidak akan bersetuju dengan mereka. Cuma pakcik Nabi Abu Lahab memang dah join mereka. Maka Banu Hashim tak ada. Semua pecahan kabilah Quraisy ada di dalam meeting tersebut, di dalam parlimen Quraisy. Maka kata penulis buku, apakah intipati tujuan mesyuarat ini? Tujuannya adalah untuk membincangkan rancangan tindakan untuk segera menghapuskan Nabi SAW. Mereka tak boleh nak benarkan Nabi berhijrah ke Madinah. Ekonomi mereka akan hancur. Mereka tak boleh nak benarkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Terancam ekonomi mereka, terutama perdagangan mereka di Syam, perniagaan mereka di Syam. Maka pada waktu tu mereka tak nak benarkan Nabi berhijrah ke Madinah. Dan mereka merancang untuk menghentikan terus ajaran Nabi daripada tersebar di alam ini. Maka siapakah tokoh-tokoh Quraisy yang ada, yang hadir mesyuarat ni? Maka diterangkan nama-nama mereka. Maka tokoh-tokoh Quraisy yang hadir adalah yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal hadir mewakili kabilah dia, keluarga dia. Nama keluarga Abu Jahal adalah Banu Makhzum. Inilah kita dah baca sebelum ini. Daripada keluarga Abu Jahal yang masuk Islam adalah Abu Salamah, Ummu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini semua daripada Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal, keluarga yang paling jahat dengan Nabi dan orang Islam. Paling jahat, keluarga Abu Jahal. Yang kedua yang hadir adalah Jubair bin Mut'im, Taimah bin Adi, Harith bin Amir. Maka ketiga orang ini mewakili kabilah Banu Naufal. Banu Naufal adalah antara kabilah yang terkenal. Dan Jubair bin Mut'im antara pemimpin mereka yang terkenal. Kita dah pernah bacakan tentang Jubair bin Mut'im sekejap. Kita dah pernah baca dah tentang Jubair bin Mut'im. Sebentar. Jubair bin Mut'im kita dah baca pada muka surat 214. Itu ayah dia, Mut'im bin Adi. Muka surat 214. Bila Nabi tak dibenarkan masuk Mekah, balik daripada Taif, yang tolong Nabi ayah dia, Mut'im bin Adi. Ini anak dia, Jubair bin Mut'im. Maka Jubair bin Mut'im, Taimah bin Adi, Harith bin Amir, mereka mewakili keluarga Banu Naufal. Ini adalah keluarga kedua yang kuat. Yang ketiga, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan. Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah kita dah baca dalam peristiwa Taif. Dua orang adik-beradik yang ada kebun dekat Taif, yang telah izinkan Nabi untuk berlindung dalam kebun mereka sewaktu Nabi kena baling batu dengan orang Taif. Maka mereka ni adalah daripada keluarga Banu Abdul Syams. Tapi Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ni mati dalam perang Badar. Maka semenjak itu yang menjadi ketua adalah Abu Sufyan, bapa mertua Nabi SAW. Nadar bin Haris, orang yang pernah mencampakkan isi perut unta ketika mana Nabi solat, dia mewakili Banu Abdul Dar. Banu Abdul Dar ni antara yang dominan dekat kalangan Quraisy. Yang menjaga Kaabah, Banu Abdul Dar. Yang menentukan perang ataupun tak pada sesuatu situasi, Banu Abdul Dar. Antara kabilah yang kuat daripada kalangan Quraisy. Maka ketua mereka adalah Nadar bin Haris.
Seterusnya, Abul Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Aswad, Hakim bin Nabih dan Munabbih bin Hajjaj. Mereka mewakili Banu Saham. Banu Saham. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang kita baca, nama mereka adalah As-Sahmi. Siapa nama sahabat yang daripada Banu Saham? Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat daripada Banu Saham. Tak ingat pula saya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat, minta maaf. Maka daripada Banu Saham, ini antara kabilah yang kuat daripada kalangan Quraisy. Minta maaf, Abul Bakhtari, Zam'ah bin Aswad, Hakim bin Hizam daripada Banu Asad. Nabih dan Munabbih daripada Banu Saham. Dan Umayyah bin Khalaf daripada Banu Jumah. Maka ini adalah antara kabilah-kabilah yang hadir dalam meeting. Maka apakah isi kandungan mesyuarat mereka? Maka yang ini kita akan sambung esok, insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dalam tempoh 30 minit ini. Setiap hari kita ada 3 program. Jemput join buat yang berkelapangan. 8.30 pagi Hayati Quran, 6 petang Penawar Hati, 11 malam Sirah Nabi. Jemput join jika berkelapangan. InsyaAllah kalau esok pagi Hayati Quran, kita akan membicarakan ayat yang kelima daripada surah Yunus. Kita baru mula surah Yunus. Setiap hari kita baca satu ayat mengikut turutan. Maka jemput join jika ada yang minat untuk bersama-sama dalam Hayati Quran, insyaAllah. Terima kasih semua. Marda WKN, Hariyati, user 1992. Kemudian Ayahanda, terima kasih banyak untuk gift. Terima kasih semua yang bagi gift, yang komen, yang share. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ruby, Kak Langsu, Jamilah, Zainal Abidin, kemudian Mazmai Radin, Bunga Seri Pagi, Sabariyah, Ana Muslimah, Badariyah Ismail, Damia Delisha, Dipa Miko. Terima kasih semua. Syekh 81, Jujun, terima kasih semua. Jumpa esok 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat malam. Jangan lupa amalkan bacaan-bacaan yang Nabi ajar sebelum daripada tidur, insya-Allah.